Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak buat satu video. Hari ni kita nak kongsikan lah video yang simple-simple punya. Pada sebelum-sebelum ni, video sebelum ni kita kongsikan macam mana kita nak cara nak merawat kokopit, cara-cara kita sembuh baja EM dekat pokok cili, dekat tanaman kita. Tapi hari ni aktiviti dekat rumah ni, hari ni kita buat aktiviti untuk mengasingkan biji benih. Ini adalah aktiviti pertama kali yang saya buat pada ni kita punya jagung ni. Lama dah jagung ni. Dulu saya beli jagung ni, tak silap saya 2 kilo. Time tu 2 kilo dapat 2 kilo ke 3 kilo, dapat dalam 10 ke 12 tongkol. Jadi masa tu sempat makan 8 je. Lepas tu bila lagi 4 tu dia dah mula dah tua sangat. Saya berfikir saya simpan lah, try. Tapi kalau tak silap tongkol jagung ni dah berusia hampir 3 bulan lebih. 3 bulan lebih dan dia jadi macam ni. Jadi hari ni kita nak cuba, kita try cuba. Sebab lepas tu saya simpan tongkol jagung ni dalam suhu bilik. Saya biarkan dia kering sendiri. Saya tak jemur pun. Saya tak jemur. Sebab ada yang cakap kalau boleh, kalau kita nak buat benih jagung ni lah, benih jagung ni, kalau boleh jangan kita keringkan dia di tempat yang panas. Sebab dia akan memberi satu, kata orang tu, pressure lah pada biji benih. Jadi simpan dia pada suhu bilik sampai dia betul-betul kering. Dan saya rasa, saya pun tak pasti sama ada dah boleh ke belum. Saya rasa ni dah 3 bulan lebih saya simpan dan dia jadi macam ni. Jadi hari ni kita try dulu buka satu tongkol ke. Kita tengok boleh tak kita buat biji benih jagung. Lepas kita dah cabut tu, nanti kita try tanam lah dekat tanah ke apa ke. Tengok dia boleh bercambah ke tak. Setelah tongkol jagung yang dikeringkan ni kita keringkan selama 3 bulan. Ni kalau kita boleh tengok kita try buka. Ini adalah tongkol jagung yang telah saya keringkan. Saya tak tahu lah sama ada benih tongkol jagung ni boleh digunakan ataupun maksudnya bila kita semai kat tanah dia boleh bercambah ke tak. Ni kalau kita tengok dengan lebih dekat, ini adalah, kita buka penuh lah. Ada beberapa serangga ni. Banyak lah semut ni, serangga pun ni. Tapi macam agak kurus lah. Macam agak kurus. Biasanya kalau biji benih jagung yang kalau kita boleh, kita kena matikan dulu lah. Kalau tak nanti dia jalan ni semut-semut ni. Sekejap, mak kipas kat rumah ni kuat sangat. Kan biasanya tengah kita try ambil yang di bahagian tengah. Kita cabut pelan-pelan. Ini adalah mana, jelas tak? Kita cuba tengok jelas tak. Ini adalah benih jagung tapi nampak kurus. Biasa benih jagung yang kalau kita beli kat luar tu dia besar, dia macam ada isi dah. Tapi yang ni tak tahu sama ada dia kurus sebab oleh benih jagung ni tu sendiri, ataupun dia telah, kata orang tu, dia punya nutrisi ataupun kandungan air telah mungkin dimakan ataupun disedut oleh ni semut-semut ni. Semut-semut ni ataupun serangga-serangga yang mula menghinggap. Mungkin silap saya juga sebab saya biarkan jagung ni macam di atas para. Saya biarkan, sepatutnya mungkin kalau kita nak keringkan, kita boleh cuba lagi lepas ni, kita simpan dalam plastik ataupun dalam kotak yang mungkin tertutup ke. Lepas tu biar tak ada serangga yang masuk. Ni cara dia. Kita buat macam ni je. Ni senang juga. Kita nak asingkan ni. Ni tapi itulah ada serangga ni. Kita akan ambil kertas baru ni.
kena ambil kertas baru. Tak apalah, ni kita asingkan sikit sebab ni ada serangga. Ok, kita asingkan sikit sini. Kita terabut yang ni. Ok, ni sebab kata orang biasanya kalau macam biji benih betik, dia orang akan ambil biji benih betik yang di bahagian tengah. Sebab dia orang kata biji benih betik yang di tengah tu adalah bagus. Sebab lagi besar biji benihnya, jadi mungkin akan menghasilkan pokok yang berkualiti lah. Jadi kalau yang jagung ni, saya tak pasti adakah kita kena gunakan yang tengah ataupun yang tepi. Tapi kalau bukan untuk komersial, mungkin boleh kot. Agak-agak lah bersini ke. Kita try. Mudah je. Kita kena bagi jelas sikit. Bagi terang sikit. Ni sikit. Bila cara betul-betul kering ni macam senang sikit lah nak cabut. Okay. Lepas ni kita try rendam, tengok adakah yang timbul tu banyak. Sebab biasanya macam orang cakap, ni dia hasil. Ni dia, yang dah kita kupas, kita dah tanggalkan bijinya. Biasanya ramai orang cakap biji benih yang tenggelam tu adalah lebih berkualiti, dan yang timbul tu dia kata dah tak diisi. Jadi dia kata yang timbul tu tak bagus. Tapi saya pernah cuba yang timbul tu saya tanam, jadi juga. Jadi kesimpulannya, tak semua yang timbul tu tak boleh digunakan. Sebab saya pernah try. Jadi okay, ini je hasilnya untuk satu tongkol jagung. Okay, kita try rendam dulu, tengok adakah semua timbul. Sebab kalau tengok gaya memang nampak macam semua timbul lah, sebab macam kosong. Tapi kita try dulu. Dan biasanya kalau untuk tujuan komersial, dia orang akan rendam dulu dengan kawalan penyakit ataupun kulat, supaya nanti masa tanam benih dekat tanah, anak benih tu tak adalah kena serang dengan kulat. Tapi saya tak ada pula benda tu. Tapi kita try lah. Ini adalah asas untuk kita tahu. Ok, ini dia bekas yang saya dah isi dengan air. Ok, first biasalah kita masukkan. Kita nak tengok timbul tak timbul. Kalau ada yang tak timbul, kebarangkalian tu biji benih tu boleh digunakan lah. Mungkin. Dan kita kena rendam, ada orang cakap sejam dah cukup, ada yang cakap semalaman. Terpulang. Dan ada lagi yang best, ada lagi yang tak pernah rendam pun, terus dia tanam dekat tanah. Pun ada. Sebenarnya bergantung kepada teknik seseorang. Kadang-kadang dia dah biasa terus tanam. Kadang-kadang dia suka rendam 1 jam je. Dan ada yang suka rendam semalaman. Ada yang kata rendam lagi lama lagi mudah bercambah. Itu terpulang pada perspektif masing-masing. Ok, ni ok, kita tinggikan sikit kamera dia. Kalau boleh lihat, kita dah rendam. Nanti selepas 1 jam, kita cara rendam 1 jam je lah. Lepas tu kita tengok ada tak yang tenggelam dan yang timbul. Ok, lepas 1 jam nanti kita sambung balik. Ok, sekarang kita sambung semula. Selepas sejam kita dah rendam biji benih jagung tu yang dah kita tanggalkan tu, dan kita masukkan ke dalam bekas yang berisi air. Sebab kita nak tahu mana biji benih yang terapung dan juga mana biji benih yang tenggelam. So dekat sini kita nak tengok sama ada biji benih yang terapung tu boleh digunakan ataupun tak, dan biji yang tenggelam tu juga adakah dia 100% boleh bercambah dengan baik. So ok, seterusnya kita nak ambil yang terapung ni, kita asingkan. Kita akan masukkan ke dalam bekas yang warna merah ni lah. Ok, ni kita ambil dulu. Ok, kita nak tahu kan yang terapung ni. Ok, alamak, tercampur-campur sikit, tak apalah kot. Nanti kita boleh tengok mana yang seperti kalau nak mudah lepas ni, siapa nak buat, kalau boleh masukkan air banyak sikit lah, biar dia tak campur. Kalau macam ni dia terusik-usik kan, susah sikit. Ok, ok, kita dah selesai asingkan
yang terapung tadi tu. Okey, ni yang terapung kita dah asingkan dekat sini, dan yang tenggelam semua kat bawah ni. Semua dah, yang terapung tu kita dah asingkan ke sebelah. Okay, sekarang masa untuk kita tanam dekat tanah. Kita nak tengok keberhasilan bagi dua prospek, sama ada yang tenggelam dan juga prospek untuk yang timbul. Okey. Okey, ini adalah dua bekas yang telah saya sediakan. Untuk satu, kita semai benih jagung ni yang timbul dan juga yang tenggelam. Okey. So untuk kita membuat perbezaan yang mudah, taklah lupa yang timbul ni saya akan letak straw. Yang timbul ni saya akan letak straw. Jadi semua penonton kat luar sana tu ingat juga yang timbul ni kita taruh dia straw segitiga, seolah-olah macam yang ni tu timbul lah dekat atas. Yang tak ada ni adalah yang tenggelam. So tanah ni kita dah tanah yang lembap, taklah terlampau kering. Kering sangat pun tak boleh, boleh juga kering. Tapi lepas kita semai tu kena siram air. Okey, kita buatlah. Sebab yang ni kita nak tengok sama ada dia bercambah atau tak. Bukan tujuan saya untuk tanam biji benih ni untuk kita pindahkan ke batas, bukan. Cuma saya nak pastikan sama ada, nak tahu adakah dia bercambah atau tak. Kita buatlah 3 lubang ke 6 lubang ya. Kita buatlah 6 lubang. Kita buat 6 lubang. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang ni pun kita buat 6 lubang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita buat dulu yang ni, biji benih yang timbul tu kita ambil. Kita pilih lah. Kita masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang timbul ni kita ambil kat sini ni. Ni yang tenggelam. Kita ambil kat sini je. 1, 2. Saya tak tahu dah sama ada kurus ni boleh ke tak. Kita try. 3, 4, 5, 6. Tanah ni yang saya gunakan ni pun tanah lama. Kalau tak silap, beli kat mana? Beli kat Eco ke beli kat pusat nursery, tak ingat. Dah lama dah. Saya risau juga tanah ni kalau terlampau lama pun takut dia tak ni. Tapi biasanya boleh kot. Kita menggunakan medium apa, asalkan dia lembap dan memberi kandungan air yang baiklah pada biji benih. Okey, ni adalah biji benih yang timbul. Nampak ni straw ni, dia punya trademark dia. Okey. Setelah kita tutup sikit. Tutup sikit je. Jangan tenggelamkan banyak sangat. Nanti kan dia nak bercambah tu susah. Boleh bercambah tapi dia susah lah, sebab kita bagi tekanan kat dia. Cukup macam ni. Cukup macam ni. Okey, tutup macam ni. Sama juga yang tenggelam ni. Tutup juga macam ni. Tutup juga macam ni. Tutup juga macam ni. Tutup juga macam ni. Okey, siap. Lepas tu bila kita dah timbul semua biji benih tu, jadi kita basahkan sedikit dah di permukaan atas ni. Saya guna ni lah, sembur air ni. Siapa tak ada sembur ni, pakai air biasa boleh. Sembur je macam biasa. Air pun dah habis dah. Biasanya kalau beli biji benih jagung kalau dekat pusat nursery, biasanya kalau kita tanam 3-4 hari dia dah keluar dah, dia punya cambah. Tapi kalau yang ni tak pasti. Itu yang nak buat, kaji sikit tu. Okay, so untuk yang ni sampai yang tahap ini kita dah siap. Dan kita hanya perlu tinggal dalam masa
2-3 hari untuk kita lihat. Dan kalau semasa kita tinggalkan benda ni, kalau kita tengok dia punya medium ni kering, anda boleh dah siram sikit. Siram sikit, bagi dia lembab. Itu je, jangan bagi dia basah banjir, bagi dia lembab saja. Itu je. Okey, untuk yang sampai di sini saja. Saya akan tengok sama ada saya akan terus upload video ni dekat YouTube ataupun saya akan tunggu sehingga biji benih ni apa terjadi, jadi ataupun tak. Kemudian saya akan rekod semula ataupun gabungkan. Kalau saya rasa saya takut terlupa, saya akan terus upload di YouTube lah. Tapi kalau saya tak terlupa, saya akan combine dengan apa yang hasil akan berlaku. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Green Tani. Okay, assalamualaikum semua. Hari ni kita nak tunjuk dia punya hasil apa yang kita dah buat 3 hari lepas. Ini dia bekas, ingat tak? Ini adalah bekas yang mana biji benihnya timbul, dan ini adalah bekas yang mana biji benih dia tenggelam. Kita boleh lihat 1, 2, 3, 4, 5 yang tenggelam, yang mana biji benihnya bertambah sebanyak 5 biji benih. Yang timbul ni 1, 2, 3, 4. Ini bermakna biji benih yang timbul juga boleh digunakan sebagai biji benih untuk membuat penanaman jagung. Tapi dari segi kualiti dan juga hasilnya apabila dia besar nanti tu kita tak dapat pastikan. Tapi dari segi untuk melihat percambahan anak pokok yang tenggelam juga memang boleh digunakan, dan yang timbul juga boleh digunakan untuk membuat penanaman jagung. Kita lihat 5 biji yang bercambah, 4 biji yang bercambah, dan lagi satu ini dia jagung yang mana saya beli, lepas tu saya biarkan selama 3 bulan kering pada suhu bilik, tak jemur pada tengah panas, biarkan pada suhu bilik, dibiarkan di tempat yang biasa, tak terlampau gelap. Selepas 3 bulan dia kering, kita ambil biji benihnya, kita rendam dan kita semai, boleh bercambah. So anda yang kat luar sana tu, kalau ada satu tongkol jagung yang tak makan, jangan buang. Simpan di tempat yang elok, di dalam plastik ataupun di dalam bekas. Keringkan selama 3 bulan dan anda boleh lihat hasilnya bercambah. Ni saya cuba zoom sikit. Dia bercambah ya. Okey, dia bercambah. Yang timbul ni pun bercambah. Biji benih yang timbul ni bercambah, dan biji benih yang tenggelam ni pun bercambah. Cuma kena pastikan bahawa medium tanah yang digunakan sentiasa lembab, untuk memudahkan biji benih jagung tu bercambah dah pecah. Ni dia. Saya zoom sekali lagi. Ini biji benih yang timbul, dia pun bercambah selepas 3 hari. Dan yang tenggelam pun timbul. Yang tenggelam pun bercambah. 5 biji, 3 biji, 4 biji. So kesimpulannya, yang timbul juga boleh bercambah, yang tenggelam mempunyai peratusan yang tinggi juga lagi bercambah. Okay. Jadi anda di luar sana boleh try eksperimen ni. Kalau ada tanah kat luar sana, boleh pindahkan, tunggu dia keluar daun tinggi sikit, dalam 5 hingga 7 cm. Anda boleh pindahkan keluar ke polybag ke batas ke. Tapi untuk eksperimen kali ni, kajian kali ni, kita dah berjaya membuktikan bahawa tongkol jagung yang kita beli kat luar tu, kita keringkan. Saya buat 2 hingga 3 bulan keringkan dan semai, boleh bercambah. Dan biji benih yang timbul juga boleh bercambah. Itu dia eksperimen kali ni, dan kita akan buat eksperimen lain untuk video yang lain. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share YouTube Green Tani dan juga Facebook Petani Green Tani. Okay guys.